Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk siri modul SPM yang ke-10 untuk kertas 2, iaitu tajuknya teori dalam rangkaian graf. Okey, kita akan melihat contoh-contoh soalan dalam bahagian A terlebih dahulu. Alright, tengok contoh soalan yang pertama. Rajah di bawah menunjukkan satu graf G. A tentukan E dan NE. Okey, soalan pertama saya, apa itu E? E ni ialah tepi. Okey, tepi ni ialah garisan yang menyambung di antara dua bucu ataupun dua titik. Okey, ni dia panggil sebagai tepi. Okey, ni dia panggil sebagai bucu. Okey, kemudian kita kira berapa tepi ataupun kita kena tulis dulu dia punya set tepi dia. Okey, yang pertama, bila nak tulis set tepi dia, okey, yang pertama tengok garisan antara huruf ke huruf ni. Okey, P sampai T. So, just tulis sini E sama dengan buat kurungan PT. Okey, kemudian sambung lagi. Okey, TS. Okey, TS. Okey, dan sambung lagi sini. Okey, SR. Okey, SR. Sambung lagi. TR pula ke bawah. Okey, TR. Okey, kemudian sambung lagi. Okey, PQ. Okey, PQ. Dan akhir sekali QR. Okey, QR. Okey, itu ialah cara nak menulis E ataupun tepi. Kemudian soalan kedua dia tanya apa? NE ataupun bilangan E. So kita kiralah berapa jawapan kita dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapannya ialah 6. Okey. Alright, tengok 1B pula. Lukis satu pokok berdasarkan graf itu. Okey, apa yang dimasukkan dengan pokok ni? Okey, saya buat nota kat sini sikit. Okey, pokok ni ialah salah satu ataupun satu subgraf. Okey, subgraf dan dia mesti ada ciri-ciri berikut. Okey, dengan ciri-ciri berikut. Okey, yang pertama apa dia? Ciri-cirinya dia mesti graf mudah. Okey, mesti graf mudah. Okey, bila sebut graf mudah, dia tidak ada tiada gelung. Okey, tiada gelung dan juga tiada berbilang tepi. Okey, tiada berbilang tepi. Okay, yang kedua, apa lagi ciri dia? Cirinya, semua bucu mesti terikat. Okey, semua bucu mesti terikat. Okey, oleh satu tepi. Okey, oleh satu tepi. Okey, yang ketiga, apa cirinya? Okey, bilangan bucu ataupun V sama dengan N. Kemudian bilangan tepi ataupun NE sama dengan N tolak 1. Okey, kalau bucu ada 5, jadi bilangan tepi 5 tolak 1 akan dapat 4. Okey, sekarang itu ialah ciri-ciri bagi pokok. Kemudian daripada gambar yang diberi dalam soalan, kita nak melukiskan pokok. Okey, yang pertama, langkah pertama kita buat titik dulu ataupun bintik ataupun bucu. Okey, nak ikut bentuk sama pun tak ada masalah. Okey, sekarang saya ikut je bentuk yang sama. P Q R T S. Okey. Kemudian saya nak buat tepi dia. Okey, tepi dia mesti menyambungkan. Okey, dia mesti mudah, dia mesti setiap bucu terikat dan oleh satu tepi. Okey, so kita sambungkan saja. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, dan yang keempat. Okey, nampak tak? Semua bucunya terikat dengan satu tepi. Okey, dan tengok kalau kita check dia punya ciri yang ketiga ni, dia punya bucunya ada 5. So bilangan tepi dia bilangan tepi dia ada berapa? 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Okey, ini adalah salah satu contoh jawapan yang boleh kita buat. Okey, sebenarnya ada banyak lagi gambar yang berkaitan yang boleh kita buat. Okey, dan mesti ikut dengan ciri-ciri yang diberikan. Okey, alright. Okey, sekarang kita tengok pula contoh soalan yang kedua, 2A.
Rajah di bawah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Berdasarkan rajah tersebut, nyatakan yang pertama set tepi E, yang kedua jumlah darjah. Okey, sekarang kita nak buat soalan yang lebih kurang sama macam soalan satu. Sekarang dia cuma nak hanya tepi saja. Okey, set tepi iaitu E. Okey, so kita boleh tengok bucu-bucu yang bersambung. Okey, so tepi yang pertama kita boleh buat sini AB. Okey, tulis sini AB. Okey, kemudian AD yang pertama. AD yang pertama. Kemudian AD yang kedua. AD yang kedua. Kemudian kita boleh sambung lagi A ke C. AC. Kemudian ni gelong. B balik pada B iaitu BB. Kemudian BC. BC. Dan akhir sekali CD. 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 Okey, dah siap. Okey, tu yang pertama. Oh, ni tersilap. A1. Okey, A2. Okey, bilangan darjah ataupun jumlah darjah. Jumlah darjah dia punya simbol ialah DV. Okey, so DV sama dengan 2 kali bilangan tepi. So bilangan tepi ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 darab 7 ialah 14. Okey, itu ialah contoh soalan A. Sekarang kita tengok pula contoh soalan B. Dalam rajah di ruang jawapan, titik P, Q, R, S, T dan U ialah 6 bucu bagi satu graf terarah. Diberi set bucu V dan set tepi E seperti berikut. Bucunya P, Q, R, S, T, U. E-nya bilangan tepi dia QR, RS, SS, SP, SQ, SU, TS, TU, Yan pula dan UU. Okey, sekarang kita nak buat gambar rajah ni. Okey, yang pertama kita buatkan bucu-bucunya dulu. Okey, kita buat bucu-bucunya. Okey, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, P, Q, R, S, T, U. Okey, kemudian nak buat tepi pula. Ikut dia punya syarat, mula-mula Q ke R. Okey, sebab ini graf yang terarah. Bila sebut terarah, dia ada anak panah macam ni. Okey, jadi kita ikut dia punya huruf dulu. Q, R. So, maksudnya Q ke R. Okey, buat anak panah macam ni. Kemudian, ni sudah RS. Mana RS? Okey, kita buat anak panah ke bawah. Okey, buat anak panah macam ni. Kemudian SS. Bila sebut SS ni bermaksud dia gelong lah. Okey, dia akan gelong macam ni. Okey, kemudian buat anak panah. Okey, dia keluar pada S, dia masuk pada S balik. Kemudian SP. Okey, SP. Okey, dia kena cross macam ni lah. Okey, SP. Okey, kemudian SQ. Okey, sambung pula ke SQ. Okey, SQ. Kemudian SU. Oh, lemak, jauh sangat pula. Okey, saya terpaksa padam dulu. Okey, tukar titik, tukar bucu. Okey, sambungkan SU. Okey, kemudian TS. Okey, TS, patah balik ke belakang. TS. TS, TU, TS, TU. Okey, TU. Okey, dan akhir sekali UU. Okey, UU ni bermaksud gelong macam S juga. Okey. Okey. So, dah siap. Okey, inilah contoh bagi graf terarah 6 bucu P, Q, R, S, T, U dan ikut dia punya tepi dia. Okey. Okey, sekarang kita akan melihat contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, 3A. Lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat di atas. Okey, V, P, Q, R, S, E, P, Q, P, R, Q, R, Q, S. Okey, ini sama lebih kurang macam soalan nombor 2. Bezanya tadi terarah, sekarang graf mudah. Graf mudah tak payah ada anak panah. Okey, so langkah pertama,
Okey, kita buat bucu dulu ataupun dia punya bintik. Okey. Okey, P, Q, R, S. Okey, kemudian kita buat garisan. Okey, PQ, P ke Q dulu. Kemudian P ke R. Okey, kemudian Q ke R. Okey, air sekali, Q ke S. Okey, Q ke S. Macam tu. Okey, tapi kalau rasa graf ni agak pelik, kita boleh pindahkan titik S ni ke sebelah kanan. Okey, supaya tak nampak ganjil sangat. So, letak sini pada S. So, kita boleh sambungkan QS macam ni. Okey, pun tak ada masalah. Okey, asalkan semua dia punya bucunya terkait dengan tepi. Alright. Sekarang tengok contoh 3B pula. Rajah di bawah menunjukkan satu graf G, lukis dua subgraf. Okey, subgraf bagi graf G. Okey, apa yang dimasukkan dengan subgraf ni? Subgraf ni dia boleh jadi keseluruhan, okey, ataupun sebahagian daripada graf yang asal. Nak lukis balik semula pun boleh, nak pilih salah satu garisan pun boleh, nak pilih gelung boleh, tak ada masalah. Okey, kalau saya saya akan pilih yang pertama bucu PQR. Ini untuk gambar yang pertama. P, Q, R. Kemudian saya sambungkan dia punya garisan. P sampai Q. Kemudian Q sampai ke R. Ini yang pertama. Yang kedua pula, saya nak buat gelung. Gelung. P dengan R. Ini P, ini R. Kemudian kita buat gelung, sambung. Gelung berbilang tepi, minta maaf. Dah siap. Sebenarnya ada lagi banyak gambar yang boleh kita buat. Contohnya kita nak buat macam ni pun boleh. P, R, Q pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dia mesti mematuhi syarat, nak lukis keseluruhan pun boleh ataupun sebahagian pun boleh. Sekarang tengok pula contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Rajah di bawah menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah pemberat minimum. Soalan saya, apa yang dimasukkan dengan berpemberat? Tak terarah ni mudah. Tak terarah ni dia maksudnya mudah lah, graf mudah, dia tak ada anak panah. Berpemberat maksudnya dia ada nilai. Dia ada nilai pada graf ni. Soalannya, dia suruh kita lukis satu pokok dengan pemberat yang minimum. Ingat balik pokok tu apa? Pokok tu graf mudah. Apa ciri-cirinya? Seperti yang saya dah nyatakan pada soalan yang pertama tadilah. Tak boleh ada tiada gelung ataupun berbilang tepi. Kemudian dia mesti bucunya terkait dengan satu tepi. Kita ulang balik. Dengan satu tepi. Kemudian peti pula tepi. Tepi. Dan yang ketiga, dia mesti dia punya bucunya, kalau bucunya sama dengan N, jadi tepinya sama dengan N tolak 1. Sekarang kita kena pilih manakah satu tepi yang mempunyai pemberat yang paling kecil. So yang dua-dua ni kita boleh buang siap-siap. Tak nak, sebab ni paling besar. So kita pilih mana yang paling kecil. Kita highlightkan dulu mana yang paling kecil. So 12 ni yang paling kecil mesti ada. Kemudian 15 ni mesti ada. Nampak tak dia berkait? Kemudian 16 ni pun mesti ada. Dan 18 ni pun mesti ada. Yang penting setiap bucu mesti berkait. N dengan M berkait dengan M, M berkait dengan K, J berkait dengan K, L berkait dengan M. Dia tak boleh J berkait dengan K lagi dah, sebab maksudnya dia ada dua tepi. Ataupun N berkait dengan J tak boleh dah, sebab N dah berkait dengan M. Macam tu. Jadi kita lukiskan balik dia punya gambar. Dia punya bucu dulu. N, M, J, K, L. Kemudian kita sambungkan garisan. M sambung ke M. Lepas tu M sambung ke K, J sambung ke K, K sambung ke L. Silap. M sambung ke L. Jauh pula. M sambung ke L, tak sampai.
Okey, tak sampai tak ada masalah, kita padamkan je. So ni L, so 18, 15, 16, 12. Okey, kalau kita tambahkan semua, 12 tambah 16 tambah 15 tambah 18. Okey, kita boleh guna kalkulator tengok berapa jumlahnya. Kita guna kalkulator, tambahkan saja. 12 tambah 16 tambah 15 tambah 18. Jawapannya ialah 61. Okey. So itulah cara kita menjawab contoh soalan yang keempat. Okey, sekarang tengok pula contoh soalan bahagian B pula. Okey, sekarang tengok contoh soalan bahagian B. Okey, berikut nombor 1A, berikut adalah maklumat bagi satu graf terarah. Diberi V sama dengan QRS, ada 3 bucu saja. Ialah berbilang tepi dan terdapat satu gelong pada bucu R dengan keadaan okey, D in Q sama dengan 0, D out Q sama dengan 3, D in R sama dengan 2, D out R sama dengan 2, D in S sama dengan 3, D out S sama dengan 0. Okey, lukis satu graf terarah berdasarkan maklumat itu. Okey, sekarang kita tahu okey, graf ni ada 3 bucu saja. Jadi kita buat 3 bucu. Okey, mula-mula Q, R dan S. Okey, kemudian tengok dia kata sini ada maklumat satu gelong pada bucu R. Bermaksud dekat R ni ada satu bucu gelong macam ni. Okey, ada bucu R. Okey, pada bucu R. Okey, kemudian apa lagi dia kata maklumat? Okey, dia kata D in Q kosong. Jadi tak ada graf yang masuk pada Q, tapi daripada Q ni ada keluar 3. Bermaksud Q pada S, okey, dia menghala ke S satu arah. Kemudian QR ni, DQ ni ada 3. Okey, satu dah keluar. Okey, satu ke sini. Okey, satu lagi lengkung sini. Okey, macam mana saya tahu dia ada 2 lengkung? Sebab bila satu dah keluar, tinggal satu bucu saja. Jadi mana lagi balance 2? Okey, jadi balance 2 mesti kena ada lengkung. Lengkung pula gelong. Okey, so lengkung ni 2 arah menghala ke R. Okey, dah siap pada Q. Kemudian tengok pada R pula. Okey, R 2 masuk. Okey, betul 2 dah masuk. Okey, 2 keluar. Okey, maksudnya ni R dengan gelong ni ni berbilang tepi. Okey, gelong ni dia keluar daripada R, dia pun masuk pada R. Okey, kemudian lagi satu dia keluar pada S. Okey, dia keluar pada S. Okey, dah settle. Kemudian tengok D in S. Okey, yang masuk ada 3. Okey, jadi 1, 2. Jadi mana satu lagi? Okey, satu lagi. Jadi kalau tak cukup 1, bermaksud sekarang ni saya dah tersilap lah ni. Okey, sepatutnya ada 2 berbilang tepi pada S. Jadi saya padam sini. Okey, saya buat satu je arah pada R. Kemudian pada S ni saya kena buat berbilang tepi. Okey. Okey, jadi kita check balik. Yang masuk pada Q tak ada, yang keluar daripada Q ada 3. 1, 2, 3. D in R 2, yang masuk pada R 2, 1, 2. Yang keluar daripada R pun 2. Okey, 1, 2. Kemudian yang masuk pada S ada 3. 1, 2, 3. Yang keluar daripada S kosong. Okey, sebab semua masuk dalam S, tak ada yang keluar. Okey, barulah kita siap dia punya jawapan. Okey, ini salah satu contoh gambar yang boleh kita buat. Okey, sebenarnya mungkin ada bentuk lain yang boleh kita buat lah. Okey, mungkin sesunan dia punya bucu tak sama dengan saya. Okey, tak ada masalah. Janji dia mengikut syarat yang diberikan dalam soalan. Okey, 1B. Lukis 2 pokok yang mempunyai 5 tepi. Okey, pokok kita dah belajar satu graf mudah. Okey, kemudian ada 5 tepi. Bila sebut 5 tepi, so E-nya ada 5. Bila E ada 5, jadi berapa bilangan bucunya? Okey, jadi bilangan bucunya ada 6. Okey, sebab E ialah sebab V ni N. Jadi N tolak 1. Okey, jadi ada 6 bucu. Kita kena buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya suka buat simple macam ni. Kemudian ada 5 tepi. Just sambungkan saja. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dah siap.
Okey, mudah sajalah. Okey, sebenarnya lagi satu, ni gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua pula. Okey, saya cuba buat bentuk yang sama juga, senang. Okey, jadi saya nak tukar dia punya gambar. Okey, 1 2 2 tak sampai 3 4 5. Okey, itu satu contoh lagi, satu gambar pokok. Okey, sebenarnya ada lagi banyak gambar yang boleh kita buat. Ini cuma contoh yang saya berikan. Jadi syaratnya, okey, ada 6 bucu, ada 5 tepi dan setiap bucu ni mesti terkait dengan satu tepi saja. Okey. Contoh yang ketiga, 1C. 1C, jadual di bawah menunjukkan jarak di antara 5 tempat PQRST. Okey, berdasarkan jadual itu, lengkapkan graf tak terarah dan berpemberat di ruang jawapan. Okey, sekarang gambar dah disediakan, cuma kita kena lengkapkan mana yang tak ada dalam jadual. Okey, tengok PQ 10. Dah ada gambar tak? Oh, tertinggal, maafkan saya. Ini Q tengah-tengah. Okey. So, ni PQ ada. Okey, 10 dah ada. Kemudian PR 8. PR ada tak? Oh, sorry, gambar ni terkecil pula. Okey, PR 8 tak ada kan dalam gambar? So, kita kena buat sambungkan P dengan R. Letak sini nombor 8. Okey, kemudian QS 7 ada? Okey, ada ni QS 7. Okey, kemudian sambung QT ada 4 tak? QT, oh ada ni QT 4. Okey, kemudian RQ ada tak 6? Okey, RQ ada. Okey, 6. Kemudian RS ada tak? Okey, RS tak ada, kita kena sambungkan R sampai ke S. Okey, letak sini nombor 5. Okay. Kemudian TS 9 ada tak dalam gambar? Tak ada. So kena sambungkan TS. Okay, letakkan nombor 9. Okey, so dah siap graf tak terarah dan berpemberat. Okey, yang kedua, lukis satu pokok berpemberat minimum. Okey, asyik suruh lukis pokok je, macam famous soalan ni, pokok-pokok kan. Okey, dan syarat kedua berpemberat minimum. Okey, minimum kita kena pilih mana nilai yang paling kecil. So, jangan pilih nilai yang paling besar lah. Okay. So, kita takkan pilih 10 ni, automatik takkan pilih 10. Okay, jadi saya akan tukar pen color lain. Okay, highlight color lain supaya nampak. Okay, yang pertama kita akan pilih 4 yang paling kecil. Kemudian, kita akan pilih 6 yang paling kecil. Kemudian, 5 paling kecil. Lagi, 8. Okay, 8 dengan mana lagi? 8. Dah. Tu je. Okay. So, dia dah menyambungkan semua bucu. Okay. Jadi, lukis balik dia punya gambar bucu dia. P. R. S. Q tengah-tengah. T. Okay. Kemudian sambungkan dia punya garisan. P ke R. Okay, 8. R ke S. 5, R ke Q 6 dan Q ke T 4. Q ke T 4. Okey, so nampak tak semua bucunya? Okey, semua bucunya ada P, R, Q, S, T. Kemudian semua bucunya ada dia punya tepi, okay, dan terkait di antara satu sama lain. Okey. Alright, so kita dah selesai menjawab contoh soalan yang melibatkan tajuk teori dalam rangkaian graf, okay, untuk bahagian A dan bahagian B. Alright, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.